Baik, bertemu kembali dalam Pendidikan Kesihatan tahun 3. Assalamualaikum dan salam PDPR kepada semua murid-murid. Kita di unit 12, amalan pemakanan yang sihat. Bertajuk snack berkhasiat. Baiklah, standard pembelajaran kita pada kali ini 8.1.1 menyatakan jenis snack berkhasiat. 8.1.3 memahami kepentingan snack berkhasiat. Okey, apa itu snack berkhasiat? Snack ialah makanan atau minuman yang dimakan dalam sukatan kecil berbanding hidangan utama dan dimakan di antara waktu makan. Sesetengah individu mungkin perlu mengambil snack untuk memenuhi keperluan kalori harian atau untuk menghilangkan rasa lapar di antara waktu makan. Jika snack diperlukan, pengambilan snack sihat merupakan cara yang berkesan untuk membekalkan lebih nutrien ke dalam diet dan mencegah daripada makan berlebihan pada waktu makan seterusnya. Kenapa perlu snack berkhasiat ini? Mari kita lihat gambar ini daripada yang kurus kepada yang besar ataupun kegemukan. Lihat, masalah kegemukan ataupun obesiti adalah satu penyakit yang kronik yang sedang menular di kalangan masyarakat dunia dan Malaysia khususnya. 10 tahun dahulu, obesiti hanyalah dikenali sebagai masalah kesihatan yang berisiko terutamanya untuk penyakit kardiovaskular, khususnya penyakit jantung. Ini adalah berita yang cikgu dapat. 16.8 juta rakyat obesiti. Masalah kegemukan di Malaysia semakin parah akibat pemakanan yang tidak seimbang. Malaysia telah menduduki tempat yang pertama di Asia Tenggara iaitu paling ramai obesiti. Obesiti adalah masalah kegemukan. Malaysia juga dilabelkan sebagai negara orang gemuk. 30% kanak-kanak Malaysia mengalami masalah kegemukan. Mari kita lihat piramid makanan untuk kita amalkan gaya hidup yang sihat dan juga pemakanan yang sihat. Okey, ini adalah contoh piramid makanan. Kamu boleh lihat di dalam buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 3 pada muka surat 89. Okey, ini adalah piramid makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, ada 4 peringkat. Okey, kita tengok peringkat yang pertama. Okey, nasi, mi, roti bijiran, produk bijiran dan ubi-ubian. Okey, 4 hingga 8 sajian sehari. Makan secukupnya. Yang contoh kamu makan apa tiap-tiap hari makan? Nasi. Di bawah ni kita panggil karbohidrat. Okey, yang kedua, stage yang kedua. Ini yang pertama. Okey, stage yang kedua. Okay, kita perlu mengambil sayur-sayuran sebanyak 3 sajian sehari. Makan banyak. Okey, lebihkan sayur-sayuran. Okey, yang seterusnya buah-buahan. Kamu perlu mengambil buah-buahan, makanan tambahan iaitu sebanyak 2 sajian sehari. Makan banyak. Okey, ni boleh jadikan snack. Snack kamu. Contoh kamu lapar, jangan makan keropok, makan makanan yang tidak berkhasiat. Boleh tukarkan dengan pengambilan buah-buahan. Okey, seterusnya peringkat yang kedua. Okey, di mana kamu perlu mengambil ikan, ayam, daging dan legum. Setengah ataupun hingga 2 sajian ayam atau daging atau telur sehari, 1 sahaja ikan sehari, 1,5 hingga 2 sajian legum sehari. Makan secara sederhana. Okey, jangan berlebihan makan tu. Okey, pengambilan yang sederhana. Kemudian pengambilan susu dan produk tenusu. Okey, 1 hingga 3 sajian sehari. Makan secara sederhana. Okey, yang atas sekali, peringkat yang atas sekali, lemak, minyak, gula dan garam. Makan sedikit sahaja. Elakkan makanan yang berlebihan. Ini boleh menyebabkan masalah
kepada kesihatan kamu. Macam-macam penyakit akan timbul. Seterusnya kita pergi kepada contoh-contoh snack sihat, terutama untuk kanak-kanak bagi mengelakkan masalah kegemukan ataupun obesiti. Okey, apa itu snack? Makanan atau cecair padat nutrisi dalam kuantiti yang kecil diambil antara waktu makan utama. Lihat yang pertama. Okey, ini adalah kekacang ataupun tenusuk dan tenusu. Ada sedikit buah-buahan. Okey. Apa kelebihan dia? Kaya dengan protein dan kalsium. Penting bagi pertumbuhan tulang dan gigi yang sihat. Okey, yang kedua sebelah ni adalah buah-buahan. Apa kelebihan dia? Kaya dengan pelbagai vitamin dan juga mineral. Boleh dimakan begitu sahaja atau dijadikan jus, aiskrim ataupun smoothie. Ni makanan ni contoh, kamu ambil strawberry, kamu boleh jadikan sebagai aiskrim ataupun potong buah pisang tu letak di dalam peti sejuk. Boleh jadikan aiskrim ataupun jus di blender. Yang ketiga, ini adalah contoh sayuran yang boleh yang sesuai dimakan secara mentah ataupun dikukus. Kelebihannya tinggi dengan serat, vitamin dan juga mineral. Sambil bermain pun boleh makan. Contoh carrot. Sambil kamu tengok TV, kamu boleh makan carrot. Baik untuk kesihatan di bahagian mata. Kemudian jagung. Okey. Kelebihan dan pembekal tenaga serta sumber vitamin A dan vitamin E yang baik supaya anak kekal aktif. Yang seterusnya adalah sandwich. Okey, hidangan yang lengkap untuk anak yang tidak gemar makan nasi. Boleh gantikan sandwich dengan nasi. Tambahkan tuna, telur, keju untuk pembesaran si manja yang optimal. Okey, seterusnya ni ada contoh pemakanan yang tidak sihat ataupun dipanggil junk food. Okey, Malaysia banyak melakukan kempen berhenti makan junk food. Okay, contoh makanan ringan yang kamu lihat kat sini adalah keropok, coklat, gula-gula. Kemudian kamu boleh lihat sini makanan segera, contoh kentang, McDonald, KFC, burger kamu makan, air bergas, terutamanya air bergas yang punya kandungan gula yang tinggi. Kemudian makanan yang diproses, contoh nugget, kentang, lagi sosis yang kamu makan, ni makanan yang diproses. Kenapa makanan ini amat berbahaya? Kita tengok bawah ni, mengandungi MSG. Okey, pengambilan kerap boleh menyebabkan kanser dan ketagihan pada ketagihan dan penyakit lain. Dia juga mengandungi lemak yang tinggi sebab makanan ini adalah makanan yang proses, bukannya makanan yang tulen kamu makan. Okay. Mengandungi lebihan lemak, mengganggu daya konsentrasi dan menjejaskan fungsi otak. Mengandungi pengawet. Kenapa ada pengawet? Untuk makanan tu tahan lama. Bila tahan lama, perlukan bahan pengawet. Okay. Punca utama obesiti dan mengganggu fungsi organ dalaman tubuh. Mempunyai kalori yang tinggi, risiko yang besar kepada serangan sakit jantung, obesiti dan darah tinggi. Dia mengandungi sintetik, iaitu bahan sintetik penuh dengan kimia berbahaya yang menyebabkan kanser. Kanser ni adalah penyakit yang berbahaya, iaitu barak. Seterusnya, apakah kepentingan snack berkhasiat? Mari kita lihat kepentingan snack berkhasiat pula. Okey, snack membolehkan anda sentiasa bertenaga, cergas dan bersemangat. Ini cikgu terangkan tentang snack berkhasiat, contoh buah-buahan, sayur-sayuran. Ini adalah kelebihannya. Snack ialah makanan yang diambil antara sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Snack berkhasiat dapat membantu tumbuh seran kanak-kanak. Snack berkhasiat dapat mengelakkan masalah kegemukan ataupun obesiti. Snack berkhasiat dapat membantu kenyang lebih lama dan juga melancarkan sistem penghadaman dan pencernaan. Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita. Selamat belajar, terima kasih dan jumpa lagi.